Sebab kereta yang dibawa mewah-mewah. Betul. Bukan kereta tempatan pun. So ya, silalah tengok-tengoklah. Saya pun tak pasti. Ini lancik GenForce. Ini adalah Team X yang of course memakai baju hoodie Team Secret yang saya dah bagi kat orang. Dan ya, aku tak suka hoodie tu satu je sebab dia. Sebab itu adalah hoodie yang kau kena, dia tak ada zip untuk pakai tau. Kau kena angkat. Dan sebab dia tebal lah, kalau angkat kan satu badan semua orang akan nampak. Betul. So dia jadi sedikit memalaskan diri untuk mengguna pakainya. Tapi kita akan lihatkan game kita pada ketika ini. Kita akan masuk ke ERANG Erangel. Ya, benar. Ramai juga yang mengatakan, oh kalau kau eja nama map, kau kena bayar pada Cik Am. Itu trademark dia. Sama Cik Am tak dengar benda ni. Kalau tak, nanti minta kat kita. Ya. Jangan beritahu dia, guys. Saya tarik balik. Tapi map kita yang kedua daripada 6 yang dipertandingkan untuk hari ini. Dan untuk kita tiada terlalu banyak at stake dengan performance gig yang agak baik sebentar tadi. Tapi kita ada 16 tim dengan 64 orang masih lagi hidup. Penerjunan sekarang ini dilakukan. Selalunya 16 tim ni akan jadi 15 dan player yang hidup jadi 60 sebelum flight pass ini sampai ke hujung garisan hanya dalam permainan yang dimainkan oleh J-Hunter. Kerana semua orang akan dibunuh di spawn island. Ya. Sebelum masuk kapal semua dah mati. Ya, boleh nampak dah dekat situ. Ada dalam 15 elimination. Satu-satunya player yang punya KD 60 di tournament. Kerana setiap round dia dapat 60 mata penyingkiran. Benar. Kalau boleh dapat 63 tapi tak boleh friendly fire kan. Itu kena report bro. Alright, circle tarik ke bawah. Satu circle yang cantik bagi Geek. Mereka turun di Ferry Pier. Dan pada ketika ini kita lihatkan Void ditunjukkan kepada anda. Walaupun bukan mereka yang mendapatkan chicken dinner. Kami nak tengok Infinity boy. Void. Nombor 88 Cik Dimzi. Void Key. Rosemary dengan post Jutsu S. Bukan logo PMSL. Oh, Infinity depan dia. Alah. Kan bagus kalau Infinity datang sini. Kan. Ini je kerja Rosemary ni kan. Dia loot, dia prone, dia tunggu siapa-siapa datang untuk dapatkan mata penyingkiran ke deal damage ke. Round sebelum ni pun dia buat benda yang sama. Cuma dia tertangkap. Kali ni tidak akan tertangkap. Tapi dia akan melakukan perkara yang sama sekali lagi. Lamborghini, Levi's, Parajin dan juga Neti akan dia pakai. So Chua tidak akan diturunkan pada ketika ini. So Lamborghini memang nampak dia betul-betul minat dengan Neti ni. Dia punya mood pun berubah sejak kemasukan Neti. Dan kita akan melihatkan ini Parajin, bekas player daripada Shine Like the Diamond. Shine Like Diamond. Lama dah tidak memasuki apa-apa. Mereka telah disband rasanya. Untuk pasukan daripada Vietnam. Tak banyak sebenarnya untuk pasukan Vietnam yang ada franchise yang bertahan lama kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang ada biasanya Box, Xavier yang memang lama daripada PMCO 1. Kemudian waktu ni nampaklah Flash tu antara tim-tim yang lama juga. Yang lain tak ada apa-apa sangat. FFQ pun dah lama tidak nampak. Team X pun antara pasukan yang baru. Sebelum ini ada pasukan seperti Baunam United ataupun BN United. Ada tim yang sudah berubah lagi. BN United pun sudah tidak nampak sekian lama. Tapi di sini pergerakan bot akan dikesan. Baru saja berceritakan pasal STX. Mereka akan ditembak buat waktu ini. Key dan Maxius akan mengejar mereka di persisiran pantai. Ya, benar sekali. Void Key. Kerana akan mengambil kenderaan. Agak proaktif lah player daripada Void ni. Sentiasa nak bergerak situ dan sini. Pot akan diletupkan. Void Zeta akan sekarang ni menembak bertubi-tubi. Tapi Team X sudah pun mengumpul 7 mata untuk round ni. So mereka sudah pun ada 51 mata secara total. Kalau rata kat sini pun tak rasa sangat. Ada betul terlalu banyak buffer bawah mereka. Ya.
Tapi Convoy ni tadi baru nak puji dia punya jersey, tapi rupa-rupanya semua nombor dia 88. Aku kan macam dia ni memang pakai jersey nombor 88. Rupanya bukan. Semua pun pakai nombor 88 buat waktu ini. Dia nak ong. Itulah. Mungkin owner dia suka nombor tu kot. Mungkin lah. Rasakan benda tu juga. Mungkin itu sebahagian daripada konsep mereka seperti PW 88888 daripada Thailand sebelum ini. Dan BTR yang pertama yang tidak begitu menjadi, tetapi Erangel terbukti antara mereka kuat. Mereka juga mengalami masalah yang lebih kurang sama dengan Niall pada ketika mereka bermain, iaitu mereka kuat dekat Erangel, tiba-tiba di Miramar tidak menjadi sangat. Harapnya tidak masih berlangsung lah pada waktu ini. Yummy. Aku baru je tadi keluar untuk ambil keropok sebab tiba-tiba aku rasa lapar. So masa keluar tiba-tiba bos-bos VSPO kat luar. Aku pun agak terkejut. Aku pasti diorang pun terkejut. Apa benda kasan ni pakai seluar pendek? Datang keluar ambil keropok. Harap mereka tidak terlalu terkejut. Ya. Tapi kepada pihak production, keropok korang nak masuk angin lah. Kan, beli baru. Tolong beli baru lah. Terutama sekali Super Ring tu lah. Super Ring tu sedap. Tapi tu masuk angin. Macam pelik kan, dia dah tightly sealed ataupun memang di... Aku rasa dah expired kot. Mungkin lah. Sekejap aku nak check. Meruku tu okey lagi. Tapi Super Ring ni dia memang masuk angin teruk lah. Tapi rasanya tak ada apa-apa sangat. Dia expect 31 hari bulan 3. Alah. Lagi beberapa hari sahaja. Patutlah diorang bagi kat kita. Barang-barang nak expired. Tara ni ke? Ni semua plan botak. Basically pihak BSPO akan bagi macam dalam RM1,000. Belilah makanan-makanan yang sedap untuk caster. So dia akan pergi ke kedai. Kemudian dia akan membeli makanan dalam RM100. Oh ya. Kemudian dia akan buat invoice RM1,200. Dan pihak BSPO kenapa ada tambahan RM200? Oh, sebab J Hunter on the go dia orang minta benda tambahan. Ya, betul. So dia akan claim extra RM200. So in total dia untung RM1,100. Sebab itulah kereta-kereta tu semua mahal. Ya benar, bukan itu saja. Malah dia ada beli snack tapi dia simpan kat belakang. Kami tahu dekat belakang tu ada Ferrero Shoy. Bikin panas. Flash yang T666 M16. Ya. Aku dah pakai pada ketika ini. Scope 4. Aku suka gila. Sebagai seorang casual player memang aku tak pandai main sangat lah. Aku sangat-sangat suka gunakan M16 Scope 4. Dia rasa sangat stable. Dan dia tak susah sangat lah nak control dia punya recoil walaupun tapping laju-laju tu dengan single tap. Dia rasa just nice. Ya, aku paling tak suka kalau daripada ni Scope 3. Scope 3. Scope 3 aku tak suka. Scope 6 tarik 3 okey. Scope 3 macam tu. Scope 3. Korang rata-rata player mungkin paling benci kalau scope 2 kot. Sebab option adalah lebih baik kau go with red dot ke apa ke. Red dot. Kalau nak besar lagi kau go with 3. Tu macam memang tidak relevan sangat lah. Lebih kepada ada benda ni je aku ada, aku terpaksa guna punya situation. Ya, betul. Yoru. Linux tidak perlu takut dengan DBS enemy sebab dia ada Vest level 3. Benar. Tapi damage reduction untuk Vest level 3 dengan DBS pun tak adalah begitu tinggi sangat. Dan bukannya susah sangat nak dapat DBS. So banyak orang yang lawan DBS akan tembak kau kalau kau ada Vest level 3. Vest level 3 tu pun nak dapat agak sukar. Tapi di dalam bulatan ini pun bulatan yang sukar sebenarnya. Pasukan Malaysia, Yudo Lions sebenarnya paling gagal dengan, kalau ikut history lah, diorang paling gagal dengan circle ini. So kita harapkan mungkin ada benda yang baik berlaku. Sebab selalunya kalau dalam PMGC dan sebagainya, kenapa mereka gagal untuk circle ni? Kerana mereka berjumpa dengan pasukan seperti BTR. Tapi BTR dah masuk dulu, so mungkin lain kisahnya. Oh, kali ni BTR dia tak masuk dulu. Dia mungkin tengah try benda baru. Dia tengah mandi zona biru. Tapi dia kena hati-hati juga sebab Team X semua dekat sana. Ya. BTR sedikit lain. Tak tahu tengah try benda baru ke apa ke. Sebab sekarang expectation yang terletak kat dia pun tinggi. Kalau tiba-tiba tak perform hari ni, final terbuka balik lah kepada ramai orang.
Benar, dan BTR pun macam kau cakap lah, kalau dia nak try pun inilah waktu dia nak try. Betul ke Satar ni kuat betul. Sebab antara hari-hari yang mereka dapat markah yang tinggi pun dia pakai dua-dua kembar. Di sini Talon akan melanggar terlebih dahulu lah, tapi Talon akan ditembak oleh AE dan mereka yang akan jatuh lebih sehingga menyebabkan mereka terkeluar daripada game ini secara langsung. AE, Rosemary ditembak juga menyebabkan dia terpaksa untuk memasangkan satu smoke menyembunyikan keadaan badan dia daripada ditembak oleh pasukan RRQ. RRQ dan juga AJ ni satu conversation open lah. Kami tak ambil side dan sebagainya, lebih kepada persoalan. Kau setuju tak dengan statement ramai pihak menyatakan bahawa banyak kali BTR tak lepas ke tournament-tournament penting ataupun stage-stage penting ataupun hampir dapat piala tapi tak angkat piala. Masalah utama mereka bukan player diorang tak power. Masalah mereka adalah pertukaran line up yang terlalu kerap berlaku. Kan? Kau setuju dengan perkara tu? Aku rasa aku boleh setuju. Aku boleh setuju sebab bukan satu kali benda ni berlaku. Kita selalu nampak, untuk PMGC yang paling ketara lah. Apabila mereka mengeluarkan Yuhai hanya untuk, tak tahu, mencuba ke apa benda ke, dan akhirnya mereka tidak masuk ke dalam grand final secara direct kan. Mereka kena main balik satu lagi last chance survival stage dan PMGC. Yang itu memang betul pertukaran line up yang aku rasa tak diperlukan. Mereka tidak meneruskan momentum dan sebagainya. Dan pada waktu ini, yang ini aku okey lah. Yang ini aku okey dengan masukkan Satar sebab antara Zaxi Laxi, antara diorang punya bila digabungkan kembar tu, dia kuat. Tapi dengan Satar pun masih lagi nampak ni lah. Masih lagi nampak hasil dia yang agak menarik. Di mana macam masa Yuhai ditukarkan dengan Lapar ke siapa ke pada waktu tu. Unproven. Yang ini dia proven sikit. So, tapi aku rasa macam the old adage ataupun peribahasa orang Amerika boleh diguna pakai kan, it ain't broken, don't fix it. Tak rosak apa nak baiki. Betul. Tapi bagi kau prefer kembar atau line up ni? Aku rasa mungkin aku prefer kembar kot. Aku rasa aku prefer kembar. Aku pun sebenarnya prefer kembar. So bagi aku, kalau nak compare kembar ni, aku sangat-sangat suka permainan daripada seorang Laxi. Especially permainan jarak jauh beliau. Betul. Dan aku rasa itu adalah satu kekuatan untuk line up diorang pada ketika ini. Sebab even Laxi pun dah DPS. Ya, betul. So kalau ada satu orang boleh tembak jarak jauh, sebenarnya itu adalah satu advantage yang banyak tim dah tak ada. Tapi kini RRQ berlawan dengan Alter Ego, betul-betul mereka force the fight dekat sini. Tapi kat sini No Mercy akan berjaya untuk dijatuhkan oleh Boy Chill. Terus membunuh, tidak memberikan masa langsung untuk lakukan apa-apa. Mereka sama Rosemary dalam keadaan knockdown, tapi rakan-rakannya tidak akan pergi membantu sangat. Sekarang ini macam menang sudah. Sebenarnya sudah menang sudah. Ya, sudah menang. Tapi mereka trade satu. Tapi ada 7 markah untuk Alter Ego. Ini Alter Ego yang biasa kita lihatkan lah. Tapi ada satu lagi pasukan yang berdekatan dengan mereka, iaitu ialah Tony K. Dan rakan-rakan lain pun sangat dekat. Tapi masalah untuk Vampire nak pergi masuk terlalu melulu pun, ada satu pasukan lain dekat belakang orang juga. Ini rumah yang akan dimaukan oleh ramai pihak. Semua berkerumun di sini seperti ada gula. Stone. Ini di tangan beliau pada ketika ini stage yang ketiga. Bagi AE, Rosemary sudah pun dibangunkan semula. Stage ketiga. Dan Alva akan dijatuhkan oleh Tony K. Pembukaan sudah pun ada. Kerana tangan terus akan dibaling untuk mencuba mendapatkan mata penyingkiran secara langsung. Kalau mereka dapat mata penyingkiran tersebut, mereka akan tahu ini satu tim yang ada tinggal 2 orang player saja. Informasi itu definitely akan ada untuk Vampire. Tapi Vampire dia terpecah dengan agak besar. So kalau nak push pun akan ambil masa untuk push tu untuk dilakukan. So AE masih boleh prepare lah untuk defense tu untuk dilakukan. Yang benar, Rosemary masih lagi ada dekat sini. Tapi yang berdekatan dengan kedua-dua pasukan ini adalah pasukan yang betul-betul memerlukan markah tadi, iaitu pasukan Infinity. Tapi mereka sudah tidak nampak di visual, mungkin telah membuat rotation. Ini sangat-sangat berbahaya untuk pasukan Morph. Sebab aku rasa tentunya mereka mengharapkan Infinity lawannya dekat sini. Sebab mereka nanti akan terpaksa lawan membuat satu country kill, di mana Infinity mungkin terpaksa lawan dengan Vampire, terpaksa lawan dengan Face dan mereka akan rata. Tapi pada waktu ini Infinity pula bermain, dia main betul-betul untuk menjaga nyawa dia sampai kalau boleh nak dekat chicken tu baru kita gaduh.
Beacon baru gaduh. Itu plan bagi Infinity. Dan sekarang Circle kalau tarik ke kanan, mereka memang kena gaduh awal sedikit. Oh, dekat sebenarnya. Tapi tim daripada Thailand depan mereka itu mungkin lebih masalah. Itulah Vampire. Gig, kedudukan Circle mereka sangat-sangat cantik. Begitu dengan Yala. Cantik doh rotation daripada Yudo Alliance. Secara tiba-tiba mereka berada di kawasan antara traffic jam langsung. Ya, benar. Kalau dibandingkan dengan Yudo Alliance yang sebelum ini, mereka akan masuk daripada bahagian kanan, agak melulu, dia masuk straight. So, ini memang satu pembaharuan yang dibawa oleh Yudo Alliance kalau dibandingkan dengan PMGC punya strats untuk masuk ke dalam circle. Dan kalau membuahkan hasil kat sini, I mean, untuk Yudo Alliance apabila main dekat angle ni, kita boleh taruh diorang punya minimum markah berapa kau nak daripada Yudo Alliance? Minimum 15. Satu soalan. Adakah Yal duduk situ sebab Sam9 tak main? Dan Boleh tak, jadi, boleh jadi. Kan kalau ada Sam9 dekat situ, kemungkinan besar Yal tak akan ada dekat sana kan? Ya. Ada kebarangkalian jugalah. Tapi kena ingat juga sebab Yal punya masalah. Bukan, Yal tak ada masalah sangat dekat bawah tu. Yang bawah tu, Geek tu yang ada masalah sebab tak ada Sam9. So kalau Sam9 ada dan dia main juga dalam circle macam ni, itu mungkin faktor yang lagi besar. Ya, tapi macam kau cakap lah, kalau Sam9 ada dekat situ, kebarangkalian ada 3 pasukan Malaysia kat bawah ni dan mungkin Yal terpaksa berlawan dengan salah satu daripadanya, sama ada Geek Fam ataupun Sam9 sekarang. Ya, benar. Yal kena bersedia untuk berlawan dengan Void terlebih dahulu. PTR Zaxi dapatkan break pada ketika ini, cuba membunuh secara langsung, tembakan jarak jauh tidak mengenai sasaran, tapi rasanya dia orang boleh langgar ni. Kita ada knockdown, mereka ada informasi juga. PTR boleh melakukan perkara tersebut kalau mereka mahu, tapi Vietnam lawan Vietnam. Di Xavier, dua dalam keadaan knockdown, tapi mereka dapat 2 mata penyingkiran sudah ke atas tim Flash. Flash dengan 1 orang, dia berjaya dapatkan knockdown tersebut dan dia berjaya juga untuk membunuh Lamborghini. So kecederaan dilakukan ke atas di Xavier. 1v1 Kwang Ji sebenarnya tak perlu belah pun, dia boleh lawan je kat sini. Ya, dan dia akan lawan walaupun ini pasukan Vietnam juga. Tiada maaf bagimu, tiada rasa belas kasihan, no mercy untuk mana-mana. Para Jin akan keluar dengan nyawa yang sebegitu sedikit. Dia dapat juga. Oh, Levi's dapat dia. Infinity berlawanan dengan Stalwart pada ketika ini, tapi Infinity kena hati-hati sebab BTR boleh melihat kawasan ini juga. 3 mata penyingkiran sudah pun diambil oleh Infinity, tidak ada circle dan zona akan menutup. Member akan letak atas bagi dan mereka akan bergerak ke dalam circle terlebih dahulu pada ketika ini. Wow. Ya, adakah dia akan terselamat? Itu adalah benda yang kita kena fikirkan sebentar je lagi lah, sebab mereka akan betul-betul berada dekat sebelah tim Vampire. Ini pula kena turunkan dia dan melakukan revival. Sempat ke? Macam tak sempat. Ternike dijatuhkan. Adakah Ternike tadi mangsa? Bukan. Ternike akan terpaksa diselamatkan sekali lagi. Masih belum ada circle untuk di Infinity. Dia selamatkan God Tuni terlebih dahulu. God Tuni berjaya diselamatkan. Sekarang mission untuk selamatkan Ternike. Memang tak boleh nak turun markah apa benda langsung dekat sini. 20 markah dia dapat. Dia perlukan lagi 20. Bukan 20 sebenarnya. Jauh lebih daripada itu. Mungkin 25 minimum. Dan 50 menjadi satu realistic target untuk mereka masuk ke dalam Grand Finals. Kalau Moth tidak naik markah dengan terlalu banyak. Begitu juga dengan Geek Fam. Tetapi bulatan seterusnya menunjukkan bahawa, yang menceritakan bahawa Geek Fam masih ada circle. Yudo Lions kena melanggar Geek Fam ataupun melanggar di kawasan kanan. Infinity, oh, tinggal satu. Rata. Malah. Rata tanpa mata placement. So, dia ada 20 pada waktu ini. So, perbezaan mata sekarang adalah 13 untuk dia kejar MRPX. MRPX belum lagi dapat apa-apa mata penyingkiran maupun placement dan dia orang tinggal 2. Sebenarnya kalau MRPX rata dekat sini, sebenarnya tim Face Clan pula, tim Infinity ni masih lagi ada orang kata apa, dia masih lagi green candle lah, senang cakap. Dia masih lagi mengejar. Ya, dia betul. Dia masih lagi net positif. Dia net positif masih. Yep. Net positif 3. So masih lagi kedudukan menakutkan. MRPX dengan 2 player ni dia ada, kalau dia boleh cari somehow placement point 3 ke, dapat nombor 6 satu mata penyingkiran ke, dah sedap dah. Ya, betul. Sebab dia akan nullify game ni. Macam game ni tak dimainkan oleh kedua-dua pihak. Ya, betul. Dan benda tu bagus untuk mereka sebab mereka masih lagi ada lead. MRPX mampukah mereka lakukan perkara tersebut? Sebab aku tak nampak dia orang kat mana pun tadi. Ya, betul. Aku pun tak nampak mereka duduk di mana. Betul. Oh, okey. Dia kena tembak tu.
Malang 1, 2. Okey. Yap, masih net positif untuk Infinity. Pengejaran mereka masih efektif. Berjaya melakukan pengejaran dan mengurangkan jurang di antara MRPX dan juga Infinity. Manakala Geek Fam masih lagi berjuang kat sini, mereka ada 9 markah. Ui, Wallahi. meletup di situ tapi boom. Hornbeat tidak akan jatuh. Sebenarnya pada ketika ini, Satar akan berjaya untuk mendapatkan pick me pada waktu yang sama. BTR mula untuk menggila Malaysia lawan Malaysia. Ada look akan dijatuhkan oleh Audrey. Audrey dijatuhkan semula oleh Oleo. 1 for 1 knock untuk kedua-dua daripada Yal dan juga Geek. Tapi perlawanan sekarang ini antara pick me dan juga Biggitron. Biggitron berjaya dijatuhkan satu orang. Boom, hampir diratakan oleh Face Clan. Tinggal 2 orang player saja pada ketika ini. Baling beberapa grenade tangan ke atas. Tapi Face Clan masih lagi ada 6 advantage. Dan BTR banyak kill dia dapat. Berapa banyak dia ada? Baru 4. 3. Oh, 4. Okay, 4 dalam tangan. Tapi mereka tinggal satu saja player yang masih lagi berdiri. Tak tahu masih hidup lagi ke tak. Okay, masih lagi ada. Okay, dah tak ada dah. Mungkin sebab nampak macam ada gambar kubur dekat situ. Ada. Tapi tak hilap daripada tadi. Yummy. Sekarang ni last guy. Oh, cantik Morman. Tidak pergi close combat dengan si Yummy langsung. Terus baling grenade, settlekan. Masalah sudah settle. Face Clan sekarang ni akan ada 5 mata penyingkiran. Para Jin mendapatkan Audrey, Geek Fam. Mereka tinggal 3 orang player. Belum lagi mendapatkan apa-apa mata penyingkiran pada ketika ini. Bagi Geek Fam stage kelima permainan kita. Yal mula untuk memberi beberapa asap. BTR hilang satu secara kekal. Tinggal 1 orang player saja masih lagi hidup. Nyawa sangat-sangat rendah. Secara totalnya sekarang ni mereka hanya ada 8 sahaja mata. Tak ada sesiapa pun yang betul-betul investor dekat tengah-tengah circle. Rata-rata masih lagi menunggu untuk circle yang seterusnya sebelum melakukan pergerakan masuk circle, tarik ke bawah kedua-dua tim Malaysia dalam circle. Yap, memang ini yang diharapkan. Yal dan Geek Fam entah macam mana dapat membuat satu gencatan senjata. Mereka knock satu persatu dan kemudian somehow disengage ataupun menghentikan serangan. Hilang satu sebenarnya dalam perlawanan tersebut. Dan Yal akan berada dalam prime position untuk mendapatkan kemenangan yang menyemarkan banyak. Rosemary mendapatkan Tony K dengan 1 DBS. Mencari yang kedua juga sekarang ini. Rosemary mampukah dapatkan player tersebut dari kawasan TP. Oi, cantik dia menari begitu lama sekali. Hidup itu lama tapi tidak sempat untuk rakannya datang membantu. Oh, mungkin sempat. Tak sempat sebenarnya. Sedikit saja lagi. Kalau mereka berjaya, mereka akan meratakan Vampire. Tapi Vampire akan meratakan mereka. 7 mata penyingkiran untuk AE, 7 mata penyingkiran juga untuk Vampire dan Vampire diratakan oleh Rafar. Dengan begitu mudah. 7 mata penyingkiran juga untuk Biggitron. Lapar, tak ada apa dari tadi. First aid kit, bandage, apa-apa item boosting. Tak ada daripada tadi. Dan dia dapatkan 3 mata tambahan juga ke atas untuk tim mereka, ke atas si Vampire. Betul lah. Betul-betul bijak lah Lapar punya cara permainan tu. Tak mati lagi tu. Aku tak tahu berapa ribu orang yang tembak dia. Itu. Ada lagi top 5 dah. Pick me tu mati dulu. Okay, akhirnya. Tapi peluang untuk kemenangan Malaysia 50-50 sekarang ni. Dengan Yal masih ada lagi 4 orang. Geek dengan 1,5. 1,5 orang ada dekat situ. Face ada dengan D Xavier juga. Okay, Yal, map kuat mereka. Kita faham kenapa sekarang ini. Rotate masuk ke 4-4 selamat. Pandai disengage, pandai attack. Dan sekarang ini peluang untuk Chicken Dinner dan mengekalkan takhta sebagai Raja Wrangle itu. Akan bersama dengan mereka. So jikalau anda datang ke Tropicana, bersedialah untuk bersorak game nombor 2, 3, 4. Ya. Sebab kemungkinan kita Chicken sebenarnya besar kat situ sebab ini map kuat Semnan dan juga Yal. Tapi aku rasa macam ini mungkin first in lifetime, mungkin aku tak berapa nak pasti kalau kita ada penguasa Erangel yang datang daripada Malaysia yang betul-betul kita betul ke dia, sebab kadang-kadang kita akan nampak betul ke dia ni secara statistik yang hebat dekat Erangel kan. Tapi Yal ni berkali-kali membuktikan ya memang kita orang kuat. Apa nak buat? Aku rasa dekat Liga ni first time. Di final mungkin kita pernah lead. Ya betul. Tapi di Liga ini mungkin confirm lah first time kot. Malaysia leading untuk Liga panjang lah untuk stage C. Kalau macam
Grand final tu tak mengejutkan sangat. Macam yang Geek Fam menang tu aku tak pasti kita boleh consider sebagai liga panjang ataupun tidak. Sebab dia 1 minggu je kan. Tapi untuk duration 3 minggu ni confirm lah, ni first time. Kita ada pengusaha pun 1, 2. Betul. Dengan saya benar-benar sebegitu kuat, tapi Yal tak tahu berapa banyak elimination yang mereka ada pada waktu ini. Tetapi yang pentingnya 4 markah sudah pun berada dalam tangan mereka. Markah yang paling kecil mereka kutip sepanjang minggu ini adalah 6 markah paling kecil untuk Yal. Tapi sekarang ni sekelakar dihadiahkan lebih kepada Geek Fam. Bukan itu saja, mereka ada compound untuk diguna pakai. Jadi survival rate mereka akan ditambahkan dekat situ dengan semua orang kena masuk ke arah mereka. Cepat sekali. Yal ada peluang kemasukan dalam circle agak okey, tapi mereka tidak akan melulu. Menunggu, mengumpul maklumat belum melakukan apa-apa pergerakan yang terlalu drastik. Kalau boleh, mau menaikkan mata setinggi-tinggi yang boleh supaya mereka mendapatkan bonus point yang maksimum semaksimum. Takut nanti grand final nombor 1, nombor 2 tu dibezakan 1-2 point kan. Hati-hati pula. Yalah. So kalau boleh dapatkan bonus point tambahan dekat sini, why not? Dia tak tahu apa yang akan berlaku di final nanti. Mela daripada FaZe Clan. Of course, player pula. Peminat Thailand akan harapkan, sebenarnya aku harap Infinity yang dekat sini, bukan FaZe Clan. Ya, itulah. FaZe Clan akan ada di sini. Pintores. Fam memerlukan, sebenarnya Geek Fam memerlukan markah juga sebenarnya. Sebab mereka juga antara orang yang dikejar oleh Morph dan juga Infinity. Markah mereka sekarang ni dalam tangan ada 5 secara total, menyebabkan markah mereka hampir ke 50 tetapi belum 50. Bila dalam 50 tu baru ada perbincangan sekali lagi akan berlaku di dalam carta. Dekat sini kita melihatkan Aizen berjaya menjatuhkan satu Levi's daripada jarak yang sebegitu jauh sekali. Ini akan memberikan isyarat juga kepada pasukan-pasukan lain untuk menembak, dan betul mereka sudah pun menembak ke arah yang sama. Nate T juga akan dijatuhkan. Satu saja tinggal untuk di Xavier yang masih lagi berdiri. Ya, akan di-spray kau-kau pada ketika ini. Kawasan smoke itu kalau mereka dapat satu orang player. Okey, Farajin sekarang ni menggunakan kenderaan cuba maju ke depan, tapi Morman akan datang begitu sahaja, hilang. Di Xavier. Farajin diambil oleh Morman sebentar tadi. Uyo, apa lamba kau ni? Macam tu je. Kenapa Tapi Leon akan berjaya untuk knockdown, terus akan dibangunkan dengan asap. Mereka tak receive. Tapi sekarang ini Yal menunjukkan bahawa jangan langgar kami sebarangan. Kau yang akan jatuh. Aizen dijatuhkan oleh Aizen, dapat satu. Mela dapatkan semula si Aizen. So kawasan high ground dipegang oleh mereka akan hilang, tapi FaZe Clan hilang satu secara kekal. Dia bakal lepaskan ke arah adik Luke. Jimmy suntik si Onzan dengan menyatakan, alah, easy bro. Yo, aku tak tahu apa benda FaZe buat tadi. Dia pergi langgar dekat bahagian bawah ni, macam tak tahu dekat bawah ni dia orang. ingat Yal ni tim cak ayam. Sekarang ni dia orang yang nak makan ayam. Yep. 1 lawan 4 lawan 2. Geek Fam dengan 2 player, dan malang untuk Geek Fam, mereka juga keluar. Mela memang terkenal dengan aktiviti clash dia, tapi 1 lawan 6 sekarang ni sebab orang tahu dia dekat mana. Snipe pula akan mengambil alih kedudukan yang dipegang oleh Aizen. Aizen turun ke bawah. Snipe mempunyai sebatang DP, selaras DP. Ya. Peluru ada banyak juga untuk diguna pakai. Tapi mampukah dijatuhkan Yal? Itu akan menjadi persoalan kerana Yal punya play ni boleh menyuntik. Sebelum peluru DP ni sampai ke kepala player Yal, rasanya dia dah disuntik dah. Okey. Akan lepaskan oleh Snipe ke atas 2 bagi yang bergerak, tapi sudah pun turun ke kawasan smoke yang sudah pun dibaling awal-awal tadi. Pemahaman permainan yang cukup baik daripada Yal pada ketika ini. Ini adalah calon juara grand final kita. Breathe it in. Ya. Itu benda realiti yang perlu diterima. Aizen dan juga Snipe sudah pun berganjak ke depan sedikit. Mereka tahu mereka tidak ada kawasan yang terbaik. Tapi Olio, oi, kau pakai apa tu? Sumpahlah. AI ke apa benda ni? Tolong cek dia ada word file exe ke apa ke? Kan? Tolong pihak BSPO sila cek kokok lah dia ada word file. Tapi pada waktu ni mereka membuat game ni nampak terlalu simple sampai kita orang tak ada nak cast pun. Ya. Kami hanya mampu cakap, tolong cek dia punya device. Tu je aku nampak dekat kepala dia. Oh ya, ada tu dia tampak chipset
Chipset apa tu? Asus ROG. Dia taruh dekat kepala dia. Kenapa boleh keluar daripada telefon benda tu? Pihak VSP tolong cek chipset tersebut. Dekat kepala Olio tadi. Ai. Itu ada zoom 100% tu. Optical zoom ke digital? Itu OptiDigi. Dia letak dua je. Alah, hoi. Padan lah power dia ni. Di sini ada look. Dia tulis satu dekat situ. Jimmy cakap easy je. Cover lah kepala kau. Dia nampak chipset Betul kau tu. tu. Tengok kan. Pasang 2 chipset dekat kepala. Boleh lah. Dual core processor. Taruh dekat luar. Tambah lagi upgrade. Ui. Yap, Adil Luke akan menjadi MVP dengan 563 damage. Dia elimination yang kurang. Memberikan mereka 16 markah saja. Tapi ya memang tak perlukan apa-apa markah yang banyak sangat. Benar sekali. Mereka tak perlukan mata pada ketika ini. Mereka hanya memerlukan